Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kelas yang lalu kita dah belajar balaghah tajuk at-tibaq dan kamu harap kamu faham apa yang dimaksudkan dengan at-tibaq itu, iaitu dalam satu ayat itu didatangkan satu perkataan dan satu lawan. Okey, tibaq tu dalam satu ayat hanya ada satu perkataan iaitu sihah dan lawannya marad, sihat sakit. Okey, itu tibaq, satu perkataan dan satu lawan. Okey, tak ada banyak-banyak perkataan berlawanan, hanya ada satu perkataan dan kemudian didatangkan lawan dia. Dan hari ini kita akan masuk tajuk yang baru. Tajuk yang baru iaitu al-muqabalah. Okey, al-muqabalah. Buku teks muka surat 149. Balaghah tingkatan 4 as-sanah ar-rabi'ah, dan kita akan fahamkan apa yang dimaksudkan dengan al-muqabalah. Mafhumul muqabalah, mafhum, maksud, pengertian, makna. Okey, itu adalah maksud mafhum. Mafhum tu sendiri membawa makna. Mafhum tu sendiri adalah makna, maksud, pengertian. Muqabalah, apa itu muqabalah? Okey, kita baca sama-sama dan pastikan kamu letak baris sebab kamu salin nota buku teks tak ada baris kan, jadi pastikan kamu letak baris. Al-muqabalatu hiya ayyu'ta bima'nayaini mutawafiqaini aw aksara. Al-muqabalatu hiya ayyu'ta bima'nayaini mutawafiqaini aw aksara. Al-muqabalatu hiya ayyu'ta bima'nayaini mutawafiqaini أو أكثر. ثم يؤتى بما يقابل ذلك. ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. Saya baca sekali lagi. Al-muqabalatu hiya ayyu'ta bima'nayaini mutawafiqaini أو أكثر. ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. Muqabalah itu maksudnya, kamu salin maksud, ialah muqabalah, al-muqabalah ialah ayyu'ta didatangkan bima'nayaini mutawafiqaini, dua perkataan, au aksar atau lebih dari dua perkataan. Summa yu'ta, kemudian didatangkan, bima yuqabilu zalika, kemudian didatangkan bima yuqabilu zalika, lawan kepada perkataan-perkataan tersebut, ala tertibi, mengikut susunan. Okey, saya ulang makna sekali lagi. Muqabalah ialah ayyu'ta didatangkan bimaknayaini, dua perkataan, maknai mutawafiqah itu dua perkataan, au aksara atau lebih dari dua perkataan. Summa yu'ta, kemudian didatangkan bima yuqabilu zalika, lawan daripada perkataan-perkataan tersebut, ala tartibi, mengikut susunan. Okey, jadi kalau kamu dengar ta'rifnya mungkin tak apa nak faham kan apa dia. Okey, jadi kita nak lebih jelaskan lagi untuk supaya kamu lebih faham apa itu muqabalah. Kita tengok contoh yang dia bagi sama-sama dan pastikan kamu salin maksud. Wa yuhillu lahumut tayyibati, wa yuhillu, dan diharamkan untuk mereka. Wa yuhillu, dan diharamkan untuk mereka. Kesilapan. Wa yuhillu, dan dihalalkan, maaf saya tersilap pula. Wa yuhillu, dan dihalalkan, lahum, bagi mereka atau untuk mereka, at-tayyibati, yang benda-benda yang baik, benda-benda yang baik. Wa yuharrimu, dan diharamkan, alaihimu, ke atas mereka, al-khaba'is, benda-benda yang buruk, yang keji. Okey, contohlah macam contohnya makanan. Makanan yang halal, makanan-makanan yang baik ni Allah halalkan untuk kita orang Islam. Jadi makanan-makanan yang tak elok ni Allah haramkan ke atas kita sebagai umat Islam. Okey, itu contohlah dari sudut makanan. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, wa yuhillu, dan dihalalkan bagi mereka atau untuk mereka benda-benda yang baik.
dan diharamkan ke atas mereka benda-benda yang buruk, yang keji. Okey, mana muqabalah dekat sini? Dekat sini ada 3 perkataan, didatangkan 3 perkataan. Yang pertama didatangkan perkataan halal untuk bagi mereka baik, benda yang baik dihalalkan bagi mereka. Yang kedua, yang ketiga benda yang baik. Okey, perkataan pertama, perkataan kedua, perkataan ketiga. Okey, sebut dulu perkataan apa yang nak disebutkan. Halal bagi mereka benda baik. Kemudian setelah sebut perkataan 1, 2, 3, muqabalah itu adalah lepas kita sebut perkataan 1, 2, 3, kita datangkan lawan kepada perkataan ni. Datangkan lawan perkataan 1, 2, 3 ni mengikut susunan. Okey, halal, apa lawan kepada halal? Halal lawan dia haram. Okey, ni muqabalah. Sebut dulu perkataan 1, 2, 3, kemudian datangkan lawan kepada perkataan ni mengikut susunan. Okey, perkataan yang pertama yang duduk di bahagian pertama, apa dia? Halal. Okey, datangkan lawan dia iaitu haram. Haram. Okey. Kemudian perkataan kedua apa dia? Untuk mereka. Untuk mereka kalau guna lam ni maksudnya untuk tujuan kebaikan. Kemudian lawan dia alaihim. Diharamkan ke atas mereka. Kalau alaihim ni benda menunjukkan keburukan. Ala menunjukkan keburukan. Untuk mereka dari segi untuk mereka benda yang baik. Alai ke atas mereka. Ala ni menunjukkan benda tak baik. Okey, jadi bagi mereka benda yang baik, apakah lawan dia? Alaihim, ke atas mereka. Jadi okey, alaihim adalah lawan kepada lahum. Okey, lahum duduk di tempat kedua, datangkan alaihim sebagai lawan yang kedua. Kemudian okey, perkataan yang duduk di tempat ketiga apa dia? Adalah at-tayyibat. Baik, apa lawan dia? Buruk, keji. Okey, jadi yang ni kita panggil muqabalah. Muqabalah ni macam ni. Kamu datangkan dulu perkataan 1, 2, 3, kemudian kamu datangkan lawan dia. Okey, ikut susunan. Lawan-lawan ni ikut susunan. Haram duduk di tempat pertama. Okey, sebutkan lawan halal duduk di tempat pertama, lawan dia adalah haram. Kemudian alaihim, okey, sebab lahum duduk di tempat kedua. Kemudian khaba'is di tempat ketiga, lawan kepada tayyibat, sebab tayyibat di tempat ketiga. Mungkin kamu tak apa jelas. Okay, kita tengok untuk lebih faham muqabalah ni, kita tengok contoh bahasa Melayu. Okey. Abu apa? Abu tinggi, rajin, Abu tinggi, rajin. Lagi apa lagi rajin? Lepas Abu tinggi, rajin. Saya letak apa? Kaya. Contohlah. Ni contoh saja nah. Abu tinggi, rajin, kaya. Adiknya rendah, malas, miskin. Macam tu pula saya tulis. Tak apa, nak elok sikit. Okey. Contoh muqabalah. Abu tinggi, rajin, kaya. Adiknya rendah, malas, miskin. Okey, ini contoh ayat muqabalah. Kalau kamu nak datangkan ayat muqabalah ni, sekurang-kurangnya kamu datang 2 perkataan. Abu tinggi, ini contoh muqabalah yang 3 perkataan. Abu tinggi, rajin, kaya. Okey, muqabalah dalam ayat ini adalah tinggi, rajin, kaya. Okey, sebut dulu apa yang kamu nak sebut dari sudut sifat yang positif. Okey, lepas kamu habis sebut sifat yang positif, kamu sebut pula negatif. Lawan kepada sifat yang positif ni mengikut susunan. Okey, tinggi, apa lawan dia? Lawan dia rendah. Oleh kerana tinggi duduk di tempat yang pertama, kita sebut lawan dia ikut susunan. Tinggi, kemudian kita sebut dulu lawan dia, rendah, ikut susunan. Kemudian rajin. Okey, apa lawan dia ikut susunan? Malas. Kemudian kaya, apa lawan dia? Miskin, ikut susunan. Okey, ini adalah muqabalah. Ataupun kita boleh, muqabalah ni paling kurang dalam satu ayat tu, kalau kamu nak sebut tu, sebut paling kurang 2 perkataan.
Okey, ini 3. Paling kurang 2 perkataan. Okey, contoh lagi sesebahagian perkataan bahasa Melayu. Ani. Ani saya guna ayat yang perkataan yang sama juga macam tadi. Tapi ini contoh untuk 2 perkataan. Ani tinggi dan rajin. Adiknya rendah dan malas. Okey, ini contoh muqabalah yang 2 perkataan. Ani tinggi dan rajin, adiknya rendah dan malas. Okey, mana muqabalah dalam ayat ini? Muqabalah dalam ayat ini adalah tinggi, rajin. Ini muqabalah yang 2 perkataan. Okey, jadi nak bina ayat muqabalah ni macam mana? Kamu sebut dulu perkataan positif. Okey, sebut dulu semua perkataan positif. Tak kisahlah kamu perkataan positif tu kamu nak letak 2 atau 3 atau lebih. Yang penting muqabalah ni perkataan positif tu paling kurang kena ada 2. Kemudian kamu sebut lawan dia. Lawan dia mesti ikut susunan. Okey. Rendah. Rendah ni apa lawan dia? Tinggi. Okey, jadi tinggi baru sebut dia punya lawan dia rendah. Kemudian rajin, apa lawan dia? Rajin lawan dia malas. Ikut susunan. Sebut dulu semua yang positif. Kamu nak kata Ani tinggi, rajin, cantik. Sebut dulu yang positif. Kemudian baru sebut yang negatif. Negatif tu mesti ikut susunan. Okey, kalau tinggi duduk tempat pertama, lepas habis sebut positif, baru sebut negatif. Negatif tu ikut susunan. Tinggi, rendah, rajin, malas. Okey, harap kamu faham lah. Muqabalah macam tu. Sebut dulu semua yang positif, kemudian baru sebut yang negatif. Okey, baru sebut yang negatif. Contoh, Abu tinggi, rajin, kaya. Okey, sebut dulu positif, kemudian sebut pula negatif dia. Negatif tu mesti ikut turutan. Okey, mesti ikut turutan. Rendah, duduk di tempat pertama sebab tinggi di tempat pertama. Malas di tempat kedua sebab rajin di tempat kedua. Kemudian miskin di tempat ketiga sebab kaya di tempat ketiga. Okey, itu adalah muqabalah. Muqabalah tu maksudnya dalam satu ayat tu kamu kena datangkan paling kurang 2 perkataan ataupun lebih. Paling kurang mesti 2 perkataan yang positif, kemudian datangkan lawan daripada 2 perkataan tu. Paling kurang mesti 2. Okay, kita tengok contoh dalam buku. Harap kamu fahamlah yang saya cerita dalam bahasa Melayu tu. Okey, kemudian kita tengok dalam buku. Contoh ayat muqabalah. Ad-dunya darul fana'i. Dunia itu, saling maksud nah. Ad-dunya, dunia itu darul fana'i. Rumah ataupun tempat fana'i. Binasa. Tempat binasa. Wal akhiratu, dan akhirat itu ataupun negeri yang akan, negeri binasa boleh. Wal akhiratu, dan akhirat itu daru, negeri ataupun tempat al-baqai, kekal. Muqabalah dekat sini ada berapa perkataan? Muqabalah dekat sini ada dua perkataan. Perkataan muqabalah yang pertama adalah dunia, yang kedua binasa, al-fana. Okey, ini muqabalah yang 2 perkataan. Sebut dulu yang positif. Bukan nak kata positif. Apa maksud dia? Macam kamu datang dulu. Kalau datangkan dulu perkataan apa yang kamu nak sebut tu. Dunia, binasa. Kemudian kamu datangkan lawan dia. Apa lawan dunia? Dunia lawan dia akhirat. Apa lawan binasa? Binasa lawannya kekal. Okey, macam itulah muqabalah. Okey, sebut dulu apa yang kamu nak sebut, kemudian datangkan lawan. Lawan tu mesti ikut susunan. Oleh kerana dunia di tempat pertama, sebut akhirat. Kemudian fana di tempat kedua. Lepas tu sebutkan lawan dia kekal di tempat kedua. Okey, lebih kurang macam itulah. Muqabalah. Ini muqabalah yang 2 perkataan. Kemudian didatangkan lawan ikut susunan. Kemudian tengok contoh muqabalah ayat yang ketiga. Gharubat. Tenggelamnya. Asyamsu, matahari. Fil gharbi, di barat. Wa asyraqat fil syarqi, dan terbit di timur. Gharubat, tenggelamnya. Asyamsu, matahari. Fil gharbi, di barat. Wa asyraqat, dan terbit fil syarqi, di timur. Okey, ayat ni muqabalah yang ada berapa perkataan? 2 perkataan. Dalam ayat ni muqabalahnya adalah 2 perkataan. Perkataan yang pertama apa dia? Gharubat, tenggelam. Perkataan yang kedua adalah barat, al-gharbi, barat. Okey, tenggelam, barat. Okey, kemudian datangkan, sebut dulu apa yang nak sebut.
tenggelam, barat. Kemudian datangkan perkataan selepas yang kamu dah sebut ni. Kamu datangkan lawan daripada dua perkataan ni. Tenggelam apa lawan dia? Lawan dia adalah terbit. Okey, oleh kerana tenggelam duduk di tempat pertama, maka datangkan dulu terbit sebagai lawan yang pertama, iaitu gharubat. Okey, asyraqat, terbit. Kemudian oleh kerana al-gharbi, barat itu duduk di tempat yang kedua, maka datangkan lawan dia letak di tempat yang kedua. Barat lawan dia timur. Okey, jadi ini dia bagi muqabalah. Datangkan dulu apa yang kamu nak sebut. Kemudian datangkan lawan daripada dua perkataan ini mengikut turutan. Turutan tu macam mana? Barat duduk di tempat pertama. Apa lawan dia? Terbit. Okey. Barat, gharubat tu tenggelam. Tenggelam, lawan dia terbit. Kemudian barat duduk di tempat kedua, datangkan lawan dia di tempat yang kedua, iaitu timur. Okey, last sekali kita tengok. Contoh yang ni pun muqabalah yang terdiri daripada dua perkataan juga. Al-jannatu, syurga, lil mu'mini, untuk orang kafir. Wan naru, syurga untuk orang mukmin. Al-jannatu, syurga, al-mu'min, mukminah bukan kafir. Al-jannatu, syurga, lil mu'mini, untuk orang mukmin. Wan naru, dan neraka, lil kafiri, untuk orang kafir. Okey, ayat ni adalah ayat muqabalah. Muqabalah tu yang berapa perkataan? 2 ke 3? 2. Perkataan yang pertama syurga, perkataan yang kedua orang mukmin. Okey, kemudian datangkan lawan daripada perkataan syurga tu apa dia? Lawan daripada perkataan syurga adalah neraka. Okey, letakkan neraka sebagai lawan yang pertama. Sebab syurga tu duduk di tempat yang pertama. Kemudian datangkan lawan kepada mukmin, iaitu kafir. Mukmin di tempat kedua, maka datangkan lawan dia kafir di tempat yang kedua. Okey, inilah yang dimaksudkan dengan muqabalah. Muqabalah maksudnya dalam satu ayat tu mesti ada 2 paling kurang perkataan apa-apa yang kamu nak sebut. Kemudian datangkan lawan daripada perkataan tersebut mengikut turutan. Macam ni lah. Contoh yang ni, saya ulang sekali lagi. Contoh yang ni yang muqabalah yang 3 perkataan, kemudian didatangkan dia punya lawan dia. Tinggi, rajin, kaya. Kemudian sebut lawan dia. Lawan ikut susunan. Rendah, kita letak rendah dulu. Sebab apa? Sebab tinggi tu duduk tempat pertama. Kemudian malas, sebab rajin di tempat kedua. Kemudian baru sebut miskin, sebab kaya di tempat ketiga. Okey, ini muqabalah. Paling kurang dalam ayat tu mesti ada 2 perkataan, kemudian didatangkan lawan mengikut susunan. Paling kurang 2. Paling banyak berapa pun tak apa. Okey, ini adalah muqabalah dan harap kamu faham. Wallahu a'lam bissawab.